sejahtera. Okey, untuk pagi ni kelas Bahasa Melayu kita akan belajar mengenai topik Komsas, iaitu seloka berbuat istana zaman dahulu. Okey, kepada siapa yang ada dalam live ni sekarang, okey, bolehlah komen. Oh, hai Dr. Yuni. Selamat pagi. Okey, siapa yang join live ni sekarang bolehlah komen dan juga like dan juga share. Okey, supaya semua orang mendapat manfaat ya. Hari ni kita akan belajar seloka lain sikit hari ni. Okey, kepada yang tingkatan 5, okey, disebabkan seloka ni terlalu panjang, jadi cikgu tak perlu nak tulis, tak muat pun. Jadi kalau yang ada buku, boleh cari buku dan boleh refer buku. Okey, untuk seloka hari ni. Okey, berkaitan dengan seloka ni, okey, seloka ni dia lain dia tak sama macam syair, tak sama macam sajak. Okey, seloka ni lebih kepada cerita rakyat. Okey, cerita rakyat zaman dulu. Okey, ni merupakan salah satu karya pada Zakbar. Kenalkan Zakbar siapa? Zakbar merupakan satu pelopor untuk bahasa Melayu lah. Dia sangat terkenal dari segi sastera ke, dari segi bukan sastera ke, memang Zakbar ni sangat terkenal. Okey, untuk seloka berbuat istana zaman dahulu ni, cikgu bacakan dulu ya. Baginda menitahkan orang besar 4 membuat istana puri berkota, lalu dipanggil pawang raja. Pawang mengerah orang bekerja 44 tukang dan utas yang malam tidak berhenti. Okey, seloka ni dia ada banyak, kita ada banyak macam mana nak cakap? Banyak cara untuk membacanya. Okey, salah satunya adalah dari segi irama Pak Kaduk, irama Pak Pandir. Tapi hari ni cikgu tak baca irama lah. Kalau cikgu baca irama, memang makan masa. Okey, untuk perenggan pertama, rangkap pertama. Okey, rangkap pertama ni dia menceritakan tentang, okey, ni kita pergi secara laju lah ya. Okey, rangkap pertama menceritakan tentang seorang raja di zaman dahulu ni ada menitahkan 4 orang pembesar untuk membina sebuah istana yang dikelilingi parit dan tembok. Keempat-empat orang pembesar yang setia dan taat terhadap perintah raja itu pun memanggil pawang raja. Okey, raja ni titah 4 orang pembesar, tapi pembesar ni panggil pawang raja tu. Okey, kemudian pawang raja ni pula dia tak buat, dia panggil lagi 44 tukang yang mahir bekerja siang dan malam untuk menyiapkan sebuah istana. Okey, perenggan 1 ni dia menceritakan tentang, okey, seorang raja ada memanggil 4 orang pembesar. Dia panggil 4 orang pembesar untuk buat istana yang dikelilingi parit dan tembok. Tapi 4 orang pembesar ni takkan dia nak buat. Jadi dia panggil pawang raja pula. Pawang raja ni kira macam orang suruhan lah. Okey, panggil orang pawang raja. Lepas tu pawang raja ni takkan buat sendiri. Dia cari lagi rakyat seramai 44 orang untuk dikerahkan membina istana ni. Okey, rangkap kedua. 7 bulan 7 purnama, istana siap dengan alatnya. Besar tersergam 9 ruang, besar tersegar 9 ruang, 10 dengan rembat buntung, 11 dengan pancung serong, 12 dengan anjung tinggi, 3 sudut menteri 8, tiang panjang Maharaja Lela, tiang tengah syukur menanti, galang-galangnya ular berang, kasau kecil putri menyembah, kasau lentik helang berbegang. Okey, apa maksud ni? Okey, seloka ni dia banyak menggunakan bahasa Melayu klasik dan kamu sangat perlu untuk tahu makna. Kerana kalau kamu tak tahu makna ni, okey, sebab dalam soalan nanti akan ditanya makna. Okey, akan ditanya makna. Boleh jadi okey, maksud rangkap ketiga ke, maksud rangkap keempat, 1, 2. Okey, dia boleh tanya maksud rangkap. Jadi sangat penting untuk kamu faham sebab seloka ni menggunakan bahasa klasik. Jadi disarankan untuk kamu beli buku rujukan, okey? Buku rujukan akan dia akan terangkan dalam tu mengenai makna setiap rangkap, okey? Okey, rangkap kedua ni apa pula yang dicakap tadi tu? Apa yang dikatakan? Okey, rangkap dua ni setelah mengambil masa 7 bulan. Kan dia cakap tadi 7 bulan 7 purnama. 7 bulan purnama tu apa? Bulan lah. Purnama, bulan purnama kan? 7 bulan 7 purnama. Setelah mengambil masa selama 7 bulan, akhirnya istana yang dilengkapi dengan segala kemudahan itu siap dibina. Okey, istana yang besar tersergam itu mempunyai 9 bilik. Okey, kalau kamu tengok dekat rangkap ni, okey, dia beritahu 10 dengan
besar tersergam 9 ruang. Maksudnya ialah dilengkapi dengan 9 bilik, 10 rembat guntung, 11 pancung serong dan 12 anjung tinggi. Besar kan istana tu. Okey, untuk rangkap ketiga. Kita tengok rangkap ketiga. Kalau ni cikgu boleh pasangkan di YouTube. Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Okey, rangkap ketiga. 3 sudut Menteri 8, tiang panjang Maharaja Lela, tiang tengah syukur menanti. Tiang tengah syukur menanti, galang-galangnya ulal berang, kasau kecil puteri menyembah, kasau lentik helang berbegak. Nampak tak bahasa klasik dia? Sangat klasik kan? Kalau kita tak tahu ni, okey, kamu takkan boleh tahu pun maksudnya. Jadi, sebab itulah sangat penting untuk kamu tahu maksud terlebih dahulu. Okey, rangkap ketiga ni bermaksud istana yang dibina itu juga mempunyai ruang yang dikhaskan untuk 8 orang menterinya. Kan dia cakap kat sini? Okey, 3 sudut menteri 8. 8 tu maksudnya 8 lah. Okey, bahasa klasiknya ialah 8. Okey. Sudut itu mempunyai reka bentuk dan seni ukiran yang amat unik buatannya, iaitu bertiang panjang Maharaja Lela dan bertiang tengah syukur menanti. Maksudnya ada tiang. Dinamakan tiang tu, okey, tiang panjang Maharaja Lela dan juga tiang tengah syukur menanti. Tiang tengah tu mungkin di tengah lah. Kamu bayangkan je lah keadaan istana tu betapa besarnya. Sehingga kan bilik untuk sudut untuk menteri pun ada ruang sehingga ada tiang. Okey, tiang nak support. Nak jadikan besarnya ruang istana tu. Okey. Selain itu, galang-galang istana. Okey, galang-galang tu kan, tahu kan galang-galang? Kat keliling tu, istana bermotifkan corak ular garang. Okey, ular berang tu ular garang lah. Kita berang kan, faham tak? Berang. Berang tu maksudnya garang. Kasau kecil. Okey, kasau tu bermotifkan corak puteri yang sedang menyembah. Bayangkanlah macam mana nak buat kan? Nak ukir benda tu bentuk ular boleh tahan lagi. Puteri menyembah. Macam mana? Betapa susahnya nak buat istana ni. Okey? Dan kasau lentik bermotifkan corak helang terbang. Kalau binatang kita faham nak buat corak ular, nak buat corak burung helang, tapi bermotifkan corak puteri yang sedang menyembah. Betapa susahnya, betapa sukarnya kita nak buat istana zaman dulu. Okey, rangkap keempat. Rangkap keempat berbunyi, berbunga sawa menggelempai, bertakuk bersedelinggam, berjenang berbatu kawi, berselimpat ukir Jawa, lilit melilit akar Cina, garam sebuku sisa jeragan, bunga kenangan dimakan ular, layang-layang di pintu raja. Okay. Apa tu maknanya tu? Dengar tu kita macam terkesima. Apa benda lah nak cakap ni. Okey, rangkap keempat bermaksud keunikan seni ukiran dinding istana itu terletak pada corak hiasan dindingnya yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan berbunga, dan unsur semula jadi ukiran seni bina Jawa dan Cina turut digunakan di samping motif haiwan dan tumbuh-tumbuhan seperti ular, layang-layang dan sebuku garam. Bayangkan sebuku garam, okey, pun ada dalam corak tu, okey. Kiranya istana ni sangat unik lah, sebab dia ada keunikan sendiri. Keunikan ukiran tu di dinding tu ada bercorakkan bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan. Kan kita ada helang tadi kan. Dekat kasar tu kita ada helang, kita ada ular. Jadi menunjukkan bahawa istana ni sangat unik ukirannya. Keunikan seni ukiran Melayu tradisional. Okey, rangkap kelima. Kita tengok rangkap kelima ni rangkap yang paling pendek sekali. Okey, istana siap, tukang pun mati, tiada orang dapat meniru, dipersembahkan kepada baginda suami isteri. Okey, rangkap kelima ni maksudnya setelah istana tu siap dibina, semua tukang yang ditugaskan untuk membina istana itu telah dibunuh. Okey, supaya tiada seorang pun tukang yang lain dapat meniru kehebatan istana tu. Okey, yang boleh menghasilkan, tak siapa boleh tirulah kalau si pembina istana tu dibunuh, maka tak ada orang boleh tiru. Jadi raja merintahkan untuk dibunuhnya, okey. Dibunuh yang semua tukang, 44 tukang tu dibunuh, okey. Dibunuh. Dan istana baharu yang tersegam indah itu telah dipersembahkan kepada raja dan permaisurinya. Okey, kalau ada apa-apa yang tak faham, okey, boleh komen dekat ruangan komen. Kalau nak tanya apa-apa ke
Boleh je tanya. Okey? Okey, jadi siap dah kan bab maksud. Okey, jadi tema Seloka berbuat baik zaman dahulu, berbuat istana zaman dahulu ni. Okey, tema ni ialah sindiran terhadap golongan raja yang mengutamakan kepentingan diri untuk kegemilangan peribadi sehingga sanggup mengorbankan nyawa rakyat. Okey kan? Raja ni disuruhnya bunuh tukang-tukang rumah 44 orang tadi tu. Jadi kita tahulah tema ni lah sindiran terhadap golongan raja pada zaman dahulu. Okey, yang mengambil kita cakap dia ambil macam mana nak cakap, ambil kesempatan okey untuk ni lah, untuk buat istana tu okey untuk diri dia je. Dia tak fikir apa orang lain. Okey, persoalan yang ada ialah banyak. Okey, persoalan banyak. Okey, yang pertama, kegigihan rakyat ketika melakukan tugas. Yang kedua, kesetiaan dan ketaatan rakyat yang tidak berbelah bagi. Yang ketiga, kehalusan dan keunikan seni ukiran Melayu tradisional. Yang keempat, golongan raja yang mengutamakan kepentingan diri. Dan yang kelima, ketelitian ketika membina reka bentuk istana. Okey, apa persoalan ni? Okey, persoalan ni kita dapat lihat, okey, kegigihan rakyat ketika melakukan tugas. Maksudnya 44 tukang tadi tu gigih lah, siapkan istana walaupun mengambil masa selama 7 bulan. Okey, kesetiaan dan ketaatan rakyat yang tak berbelah bagi. Maksudnya sini 44 tukang tadi tu pun sangguplah mati, rela lah dibunuh. Okey, sanggup dibunuh. Okey, walaupun sebenarnya kenapa nak kena bunuh kan? Tapi sanggup dibunuh. Okey, yang ketiga, kehalusan dan keunikan seni ukiran Melayu tradisional. Okey. Okey, kita dalam perenggan yang ketiga dan juga perenggan ketiga dan perenggan keempat tadi. Okey, ada menceritakan tentang betapa uniknya okey seni ukiran yang terdapat dalam istana ini. Tak tahulah istana mana, dia tak cakap. Okey, cuma dia bagi kita berbuat istana zaman dahulu. Zaman sekarang tak adalah bunga-bunga lagi dah. Ni kira cerita Seloka ni adalah cerita mengenai zaman dahulu. Okey, yang keempat, golongan raja yang mengutamakan kepentingan diri. Pentinglah kan, kenapa nak mementingkan diri? Kenapa tak boleh punya, tak nak orang tiru ni? Tak mau orang tiru sehingga sanggup membunuh tukang-tukang rakyatnya. Kan? Sebab tukang-tukang ni kan asalnya pada rakyat biasa. Jadi bagi raja zaman dahulu, okey, nyawa rakyat biasa ni tak ada apa-apa, kosong, tak ada nilai. Jadi berhak dibunuh macam tu saja. Okey, yang kelima, ketelitian ketika membina reka bentuk istana. Sangat teliti lah. Cuba kita tengok tadi kita ada ukiran dekat kasar atau apa. Puteri menyembah. Okey. Jadi betapa telitinya okey seni ukiran tu. Okey, seterusnya dah tema persoalan, kita akan tengok bentuk. Okey, bentuk dengan gaya bahasa lain Okey, bentuk dengan gaya bahasa lain. Okey, bentuk kita dapat tengok, okey, bentuk Seloka ni bebas. Memang Seloka bentuk bebas. Seloka dia tak terikat, okey? Dia tak terikat, dia bentuk bebas. Okey, kalau kita tengok 5 rangkap ni, okey, bebas tu dari segi tengok. Rangkap ni kan, kita ada 5 rangkap. Okey, 1 hingga 3 rangkap kita ada 6 baris. Rangkap keempat kita ada 8 baris. Dan rangkap kelima kita ada 3 baris. Maksudnya di sini dia bebas lah. Okey, tak sama. Ada 6 baris, ada 8 baris, ada 3 baris. Dan setiap kesemua rangkap ni, rangkap dan baris ni mempunyai 2 hingga ke 6 patah perkataan. Okey, 2 hingga ke 6 patah perkataan. Dan 8 hingga 17 suku kata. Okey, perkataan tahu kata apa? Okey, contohlah kan. Kita tengok perenggan 1 ni. Okey, baginda menitahkan orang besar 4. Baginda menitahkan orang besar 4. Okey, itu adalah perkataan. Tapi kalau suku kata, kita ada ba, gi, da, me, ni, tah, kan. Itu adalah suku kata. Okey, jadi ni adalah bentuknya. Rima pula. Tahu tak rima tu apa? Kalau apa-apa nak komen, boleh komen. Okey, kalau rima tu ialah, okey, di penghujung ni, penghujung setiap rangkap. Okey, apa rima dia? Contohnya kalau bahir dengan huruf A, contohnya macam pantun kan. Pantun rima dia selalu A, B kan. Okey, supaya nampak selaras. Tapi disebabkan bentuknya bebas, jadi rima akhir Seloka ni berbentuk A, B, B, C, D. Apa maksud A, B, B, C, D tu? Maksudnya kamu tengok di hujung
Di hujung merangkap tu kan, huruf T di akhir. Okey, T kamu kena tukarkan menjadi A. Dan kalau habis huruf A, jadilah B. Okey, berakhir dengan baris ketiga pun berakhir dengan A juga. B lagi. Dan baris ketiga berakhir dengan A juga. B lagi. Okey, ni baris keempat huruf S, dah huruf baru. Jadi kamu kena jadikannya huruf C. Faham tak? Okey, macam tu. Cikgu tak kamu faham sebab benda ni daripada tingkatan 4 kamu dah ada basic macam mana kita nak tukarkan daripada perkataan huruf hujung ni menjadi rima. Okey, so tu adalah bentuk. Okey, bentuk Seloka berbuat istana zaman dahulu. Sekarang kita akan tengok pula nilai. Okey, kita ada banyak kan gaya bahasa. Okey, jadi kita akan tengok gaya bahasa terlebih dahulu. Okey, gaya bahasa apa yang ada? Siapa yang ada dalam nilai cikgu ni tingkatan 5? Okey, boleh komen dekat ruangan komen. Apa contoh-contoh gaya bahasa yang ada? Ada banyak gaya bahasa yang ada. Jadi, boleh komen dan bagi tahu lah apa gaya bahasa yang kamu tahu. Kita ada banyak sangat jenis gaya bahasa. Okey, untuk gaya bahasa yang ada dalam Seloka Istana ni, okey, kita ada perulangan ataupun repetisi. Okey, repetisi ni apa? Gaya bahasa ni merupakan satu topik ataupun subtopik yang banyak pelajar lemah sebab dia banyak sangat. Okey, ada banyak jenis gaya bahasa yang perlu diingat. Okey, dan nama dia kurang familiar lah, maksudnya kita jarang menggunakan. Jadi repetisi ni ialah pengulangan ayat dalam satu baris yang sama. Okey, repetisi yang ada ni ialah tengok 4 10 4 Okey, ni satu baris lah. Tapi tak cukup ruang, dia terjadi 2 baris. Tapi hakikatnya satu baris. Okey, kalau kamu tengok kat sini 44. Okey, repetisi ni berlaku apabila berlaku pengulangan macam ni. Okey, 4 4. Okey, dia berulang dalam satu baris. 4 4. Jadi repetisi. Okey, repetisi adalah pengulangan yang berada dalam satu baris. Okey, 4 4. Contoh lain ada apa lagi? 7 bulan 7 purnama. Okey, kat mana pengulangan tu? Pengulangan tu dekat sini lah. 7 kan? Okey, jadi ni adalah repetisi. Okey, selain pada tu, responsi. Ada juga responsi. Responsi ni apa? Responsi ni pun adik-beradik repetisi. Dia pun pengulangan juga. Okey, pengulangan ada banyak jenis. Repetisi, responsi. Okey, responsi ni dia berulang kalau dalam satu rangkap. Okey, satu rangkap tu ada pengulangan. Okey, contohnya okey. Kat mana pengulangan yang ada? Dengan, nampak tak? Dengan.
Jadi disebabkan pengulangan ni adalah satu rangkap kan, rangkap yang sama. Jadi kita panggil responsi. Kalau dalam satu baris kita panggil repetisi. Ingat kalau responsi pengulangan satu rangkap. Kalau repetisi pengulangan satu baris. So tu adalah gaya bahasa pengulangan. Cikgu biasa soalan masuk exam untuk sloka ni dia tanya apa? Dia akan tanya mengenai maksud rangkap. Lepas tu dia akan tanya pendapat kamu. Pendapat kamu mengenai patutkah pada zaman sekarang ni berlaku lagi ke penindasan terhadap rakyat? Masih ada ke? Maksudnya macam tu lah soalan kebat. Jadi kadang-kadang dia tanya juga mengenai gaya bahasa, tetapi jaranglah dia nak tanya. Semua dia selalu tanya maksud rangkap. Sebab tu sangat penting untuk kamu tahu maksud rangkap. Cikgu boleh tunjuk kamu satu contoh soalan. Kita tengok dalam ni tak semestinya kan kita ada banyak kan. Ada puisi, ada sloka, ada sajak. Jadi dia akan pilih salah satu, sama ada nak keluar sloka ke, puisi ke, sajak ke. Jadi dia akan tanya macam ni. Apakah maksud rangkap? Kita dah tanya maksud rangkap kan? Dia tanya maksud rangkap. Kemudian dia tanya pendapat anda. Mengapakah kita perlu? Ini soalan lain lah. Nampak tak? Soalan kedua dia akan tanya pendapat. Dan soalan ketiga dia akan tanya pengajaran. Tak semestinya. Kadang-kadang dia boleh tanya nilai. Macam-macam lah. Dia memang akan tanya berdasarkan aspek konsensus sendiri kan. Kita ada tema, kita ada persoalan, kita ada bentuk, kita ada gaya bahasa, kita ada nilai, kita ada pengajaran. Jadi dia akan keluar mana-mana salah satu aspek yang ada dalam konsensus tu. Dia faham tak? Kalau nak tanya lagi boleh komen dekat ruang komen. Cikgu akan jawab dengan risau. Berbalik kepada nilai gaya bahasa ni tadi. Gaya bahasa yang seterusnya kita ada anafora. Anafora ni apa pula? Anafora ni pun repetisi, responsi. Anafora ni dah sepupu. Tak adalah sepupu, adik-beradik kita kata. Adik-beradik lah, lagi rapat. Sebab ketiga-tiga ni adalah pengulangan. Pengulangan kata. Cuma bezanya ialah pengulangan dalam satu baris, pengulangan di tengah-tengah, dalam rangkap. Yang ni anafora ni lah pengulangan di awal ayat. Di awal. Contohnya tiang. Pengulangan kat awal ni. Ada orang komen. Tiang panjang Maharaja Lela. Faham. Ni tiang ni, nampak tak? Tiang ni dia berulang. Jadi dia berulang tapi kat awal. Masa ni di tengah. Dia ulang di tengah. Yang ni diulang satu baris. Jadi ni adalah anafora. Tak susah kan? Janji kamu kena tahu maksud je. Mungkin dalam next class cikgu akan terangkan mengenai gaya bahasa je. Maksudnya cikgu akan beritahu repetisi ni apa, responsi ni apa, anafora ni apa. Ayah Faris tiang panjang Maharaja Lela. Lagi apa lagi soalan yang nak ditanya? Selain pada tu kita ada juga inversi. Inversi. Mana masuk? Inversi. Inversi ni kita dapat tengok, garam sebuku sisa jeragan. Garam sebuku sisa jeragan. Patutnya ayat ni terbalik tau. Jadi patutnya sisa
jeragan, garam, sebuku. Jadi ni terbalik. Okey, inversi ni versi, inversi. Inverse maksudnya terbalik. Okey. Jadi ni adalah contoh inversi. Okey, kalau kamu jumpa lagi inversi dalam mana saya boleh bagi tahu cikgu contoh. Sebab dalam contoh ni tak banyak. Contoh ni ada satu je dalam sloka ni. Okey. So cikgu nak tengok clear tak? Nak tengok dekat tengok dekat sini. Okey. Seterusnya kita ada metafora. Okey, metafora tu apa? Metafora tu apa cikgu? Tak tahu. Okey, metafora. Okey. Metafora ni dia macam penggunaan kata yang menerbitkan makna yang lain. Okey, contohnya tiang tengah anjung tinggi. Tiang tengah anjung tinggi. Maksudnya dia tiang tengah anjung tinggi ni dia maksud dia nak menyampaikan maksud okey, menerbitkan makna yang lain pada makna tersurat yang disebut bahasa kiasan. Okey, tiang tengah anjung tinggi punya nak bagi tahu bahawa tiang ni tinggi sangat, anjung tinggi. Punya tinggi lah. Jadi itu adalah metafora. Okey, selain pada tu kita ada personifikasi. Okey, personifikasi ni apa dia? Ada apa soalan tak? Cikgu tengok. Boleh nampak ke kalau cikgu tulis bawah sikit? Yang tengah. Wih. Wah, Faris mesti ada buku rujukan ni. Okey, kita tengok Okey, personifikasi. Apa tu personifikasi? Okey, personifikasi ni adalah sifat manusia yang diletakkan kepada benda lain. Apa maksud tu? Macam takut je sifat tu. Okey, contohnya